الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rapatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesihatan tubuh badan, kelapangan masa, serta dipilih kita dan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita untuk berhimpun di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan barakah ini, dan juga diberikan keizinan oleh Allah untuk kita menempatkan diri kita dalam majlis yang teramat-amat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi diri kita, membekalkan bagi jiwa kita dengan keimanan dan ketakwaan, serta dilimpahkan bagi diri kita ilmu-ilmu yang barakah. Semoga dengan ilmu itu menjadikan kita insan yang semakin tawaduk kepadanya dan menjadikan kita insan yang semakin lama semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Seluruhnya salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari kiamat. Juga yang saya kasihi, saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, tuan imam, serta ahli jatuh kuasa, pengurusi kepada masjid ini, dan juga hadirin hadirat muslimin muslimat, haji-haji, hajah-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita pada malam ini, dan semoga perhimpunan ini menjadi perhimpunan yang barakah dan amat-amat disukai dan mudah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita memperolehi ilmu yang baik, semoga dapat kita amalkan menjadi bekal sebelum kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tu tuan-tuan semua sihat Apa semua? Sihat Alhamdulillah. Tanya khabar dululah. Sebulan tak jumpa kan. Jadi insya-Allah semoga pertemuan ni pertemuan yang manis diberkati Allah oleh Allah SWT. Sebelum kita melangkah kepada tafsir, jadi pada pertemuan sebelum ni kita telah membicarakan tentang bagaimana mukaddimah tentang ilmu tafsir, perkara-perkara yang kita perlu tahu tentang bagaimana kita nak memulakan dalam mempelajari ilmu tafsir dan sebagainya, telah dibicarakan pada pertemuan yang lepas. Dan insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan mula merungkai dan mula mengkaji tafsir di dalam surah Al-Fatihah yang cukup-cukup kita sebut lazim dalam kehidupan kita, surah Al-Fatihah ini. Jadi sebelum itu saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang teramat-amat penting untuk kita semua sebagai orang beriman tahu tentang hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kenal Abu Hurairah siapa? Kenal rasanya ke tak kenal? Jadi kita cerita sikitlah Abu Hurairah ni siapa sebelum kita pergi, sebab apa menarik untuk diceritakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan sebuah panggilan yang telah disebutkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ni telah mengorbankan keselesaan kehidupan dia semata-mata untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikorbankan tempat tidurnya, keselesaan hidupnya, dan dia hanya berdamping dengan Nabi. Di mana ada Nabi, di situlah ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kerana pengorbanan dia untuk mencari ilmu, kehausan dia untuk mencari ilmu, dan betapa merasakan kepentingan dia mengikuti Nabi dan mendalami ilmu bersama dengan Nabi SAW, maka atas sebab demikianlah betapa banyak hadis yang diriwayatkan. Yang awalnya kalau kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dirahmati Allah, dapatnya nama Abu Hurairah ni adalah sebuah panggilan kerana dia ni sangat suka dan cinta kepada kucing. Jadi Abu Hurairah maksudnya bapa kucing. Jadi kalau kita lah orang panggil bapa kucing, terasa marah ke terasa suka? Wallahu alam. Terpulang kepada orang tu. Kalau dia memang suka kucing, jadi dia sukalah. Gitu. Gitulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mana diceritakan betapa dia ni sayang sangat kepada ciptaan Allah SWT ini, sehingga satu ketika dia bertemu dengan Nabi SAW. Nabi nampak jubah dia bergerak-gerak.
Jubah dia buat gerak. Jadi Nabi tanya, ni apa dia ada dalam baju ni? Dia kata, tak ada apa Rasulullah, ada kucing je. Cuba bayang tuan-tuan, baju simpan kucing dalam baju tu. Betapa sayangnya dia pada kucing, sehingga kucing tu meloncat keluar daripada celah ni lengan baju dia ni, nak menunjukkan betapa cinta. Tuan-tuan dirahmati Allah, apa hikmah tuan-tuan? Betapa seorang yang mencintai makhluk Allah Subhanahu Taala, mereka juga mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan ingat tak Nabi SAW pernah cerita dalam sebuah kisah, yang Nabi kisahkan sebuah hadis. Nabi kata ada seorang lelaki yang dia ni sangat dahaga, dia jalan di padang pasir. Kemudian kerana dahaganya dia mencari sebuah telaga. Bila jumpa telaga tu, alhamdulillah, dia pun kaut air tu dan dia minum. Dan dia nampaklah seekor anjing lalu sebelah tu, lidah terjelir dia kerana dahaga sangat. Jadi kerana nak bagi bekas ni tak kena pula, pasal orang pakai bekas ni. Jadi dia pun cabut sebelah kasutnya, jazmah dia sebelah dicabut dan diisi air dalam kasut tu. Maka minumlah anjing tu daripada kasut tersebut. Nabi kata apa? Wa huwa ahlul jannah, dia ahli syurga. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Mencintai makhluk Allah sudah diberikan kehebatan sebegitu rupa. Kalau cinta kepada manusia yang Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia ni sebaik-baik kejadian, lebih lagi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi sebut apa? Nabi sebut dalam sebuah hadis berkenaan dengan akhlak, seorang yang maknanya memperbaik hubungan dia sesama manusia. Dengan Nabi sebut apa? Maknanya Nabi kata di akhirat nanti, di yaumul mahsyar nanti, tak ada lagi benda lain yang paling berat timbangannya di sisi Allah SWT. Kita nanti satu ketika akan menghadap mizan Allah SWT. Dan Allah kata, Nabi SAW kata, ma min syai'in azqalu fil mizan. Tak ada lagi ketika itu, saat makna kita ni dihadapkan di hadapan Allah dan ditimbang segala amal soleh kita waktu kita hidup atas dunia ni. Nabi kata ma min syai'in, tak ada satu pun amal soleh yang dapat mendandingi, yang disebutkan dapat seberat ini. Asqalu, yang paling berat timbangan di mizan Allah Subhanahu Taala, min husnil khuluq, melainkan adalah akhlak dan kebaikan yang dilakukan kepada sesama manusia yang lain. Pekerti seseorang itu yang membawa dia melakukan kebaikan kepada hamba Allah dan juga makhluk Allah yang lain, terutama manusia ataupun haiwan ataupun tumbuhan. Kebaikan dilakukan dan akhlak yang dilahirkan kerana keimanan dia menyebabkan berat timbangannya di akhirat nanti. Hakika Nabi SAW kata apa? Jangan mengambil ringan amal ibadah ataupun akhlak yang ringan-ringan ni. Nabi kata walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun kamu jumpa saudara kamu dengan senyuman. Jadi malam ni tuan-tuan senyum, kerana senyum itu memberatkan timbangan amal soleh tuan-tuan. Masam muka kurang amal soleh, senyum je dapat pahala di sisi Allah SWT. Jadi lepas ni kalau ada orang hon kereta kita, pusing kat dia, kita buat apa tuan? Senyum kepada dia. Mudah-mudahan berat timbangan amal soleh kita daripada kita nak sebut bukan-bukan pada dia, yang akan merosakkan lagi hati kita, mengotor hati. Lebih baik kita senyum dan insya-Allah Allah akan hadirkan ketenangan dan sakinah dalam jiwa kita. Baik, balik pada hadis tadi. Abu Hurairah sebut, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang teramat-amat hebat kepada diri kita untuk kita bicarakan sebelum daripada kita bicara tentang surah Al-Fatihah ini. Nabi menyebutkan, waqala Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak satu kaum yang berkumpul, orang-orang beriman, Nabi kata tidaklah mereka ni sia-sia berkumpul di dalam majlis yang sangat ringkas ini. Macam ni lah tuan-tuan, majlis ni ringkas je tuan-tuan, tak ada orang kata grand ke, tak ada. Kita berhimpun dan disebutkan di Nabi kata fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah SWT. Rumah Allah ni apa tuan? Masjid Allah Subhanahu Taala. Jadi orang kata ni surau, masjid lain. Kata bukan gitu tuan-tuan. Dalam kitab fiqh sebut mana-mana tempat yang didirikan solat 5 waktu sehari semalam, itu namanya masjid. Dan itulah disebutkan tempat. Nanti orang kata surau boleh tak buat itikaf? Boleh tak kita sembahyang sunat tahiyatul masjid? Bolehlah tuan-tuan, kerana buat 5 waktu di situ. Jadi yang bezanya adalah masjid dan masjid jami'. Masjid satu yang buat 5 waktu sehari semalam, ada azan 5 waktu sehari semalam, dan masjid jami' buat sembahyang Jumaat.
Yang ni tak ada. Tapi kedua-duanya fadilat yang sama. Maka boleh duduk iktikaf. Tuan-tuan, niat iktikaf besar pahala di sisi Allah. Walaupun terlena. Terlena pun dapat pahala tuan-tuan. Duduk iktikaf. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Nabi kata apa? Kalau berkumpul seorang tu, mereka berusaha kumpul dan tak buat benda lain kecuali disebutkan, iaitu yatluna kitab Allah. Mereka bersungguh-sungguh nak belajar kitab Allah. Inilah kita nak buat ni tuan-tuan. Nak belajar kitab Allah SWT, iaitu Al-Quran Karim. Tuan-tuan dirahmati Allah. Dan kemudian Nabi sebut wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mula berbincang sama mereka. Maknanya bincang tentang apa dia? Tentang firman Allah. Macam mana nak datang ketaatan pada Allah, macam mana nak ubah diri supaya menjadi baik di sisi Allah SWT, macam mana nak bentuk hubungan dengan Allah SWT. Maka nak kata Nabi SAW, dia akan dapat 4 kelebihan. Tuan-tuan datang pada malam ni dengan bersusah payah. Waktu ketika orang lain balik selesa, tuan-tuan pergi tempat-tempat yang diseronok pergi, kali ni tuan-tuan mengadapkan diri duduk di depan di dalam masjid yang disebut penuh dengan barakah ini. Allah tidak akan sia-siakan apa yang tuan-tuan buat. Pertama, kata Nabi SAW, illa nazzalat alaihimus sakinah. Allah akan bagi ketenangan dalam jiwa mereka. Tenang boleh beli tuan? Tak boleh beli. Boleh tak pergi kedai apa tu, pergi on Taikim, saya nak beli tenang, RM1,000 pun boleh. Tak ada orang nak jual tenang. Mana nak dapat? Tak ada. Orang kata boleh beli ubat penenang jiwa lah. Allahu Akbar. Itu tak sama dengan ketenangan. Ada orang yang punya harta yang banyak, dia mempunyai pangkat yang tinggi, tapi jiwa tidak tenang. Kerana Allah tidak limpahkan ketenangan pada jiwa dia. Kerana dia tidak, maksudnya tidak berusaha menghadiri majlis yang penuh dengan ketenangan. Jadi sebab tu saya sebut dalam banyak ceramah saya, kalau dalam ceramah-ceramah ni, kalau orang terlena, saya tak terasa hati. Kenapa? Memang tenang. Bila tenang sangat tu, memang mudah terlena. Sebab tu ada seorang sahabat saya cerita, pergi ke Mekah kan, pergi buat umrah. Bila sampai dekat sana tuan-tuan, dah buat umrah semua, lepas tu ada apa? Ada ziarah kan. Jadi ziarah naik bas ramai-ramai, duduk kan. Jadi ustaz ni pun mula pegang mic. Bas jalan dia pegang mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seorang-seorang syahid tu. Faham? Depan dia syahid dulu. Lepas tu belakang ikut. Sampailah yang ujung sekali syahid. Sampai pertengahan jalan ustaz ni diam sekejap. Dia tunggu diam. Nak tunggu orang tegur. Kok lah ada orang, kenapa ustaz kenapa diam? Tak ada, semua senyap. Tenang sungguh majlis ilmu ketika tu. Jadi ustaz ni bercakap seorang lah. Sampai dah minum susu unta lah bagai semua. Naik balik bas. Balik tu on the way, semua tak lena. Oh, semua elok, segar, semua bersembah. Lah ada seorang datang. Ustaz pula memang tak nak ceramah. Dia kata, aku ceramah ni, semua orang terlena, aku tak nak ceramah dah lah. Ustaz jadi orang ni datang ke depan, dia pun sentuh ustaz. Ustaz, tak ada ceramah ke ustaz? Jadi ustaz, alhamdulillah, ada juga orang nak dengar ceramah. Jadi dia kata, boleh, saya boleh bagilah insya-Allah. Bukan apa ustaz. Ustaz bagi 5 minit cukup lah ustaz. Bagi sebab apa? Tak ada ceramah, kami tak boleh lena. Jadi bila 5 minit ustaz bagi, kami lena dah. Ustaz boleh berhenti lah dan tu. Ustaz dia kata, kau ngajar betul kamu ni. Allahu Akbar. Kenapa? Majlis ilmu itu adalah majlis yang menenangkan. Dan beza tidur atas katil dan tidur depan TV. Berbeza dengan orang yang tidur dalam majlis ilmu. Kenapa? Allah beri yang kedua, kata Nabi SAW, wa ghasyiathumur rahmah. Dia terlena ke? Allah bagi dia rahmah. Rahmah ni tuan-tuan pun tak boleh beli, dan tak ada orang boleh bagi rahmah, iaitu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang pada dia. Bila Allah sayang pada dia, apa dia dapat? Allah akan bagi dia rasa cukup dalam setiap apa yang dia cari dalam hidup dia. Duit alhamdulillah cukup. Keluarga Allah bagi soleh semua. Mudah aja cakap, boleh sebut, boleh semua, boleh membawa pada taat Allah. Mudah dalam kehidupan dia. Allah akan mudahkan kehidupan dia. Allah akan ringankan, maksudnya segala urusan dia dimudahkan. Dan Allah akan beri apa tuan-tuan dirahmati Allah? Allah akan bagi dalam hati dia merasa kemanisan di dalam ibadah dia. Dia rasa cukup ibadah dia ni, walaupun mungkin tak sempurna dia istighfar pada Allah, tapi dia rasa manis, aku nak buat banyak lagi. Kerana orang tidak lazim majlis ilmu, sebab tu mereka tidak tenang. Yang pertama, bila tak tenang, orang kata, kenapa kamu ni tak datang masjid, tak dengar majlis ilmu? Dia kata, I busy lah, tak sempat ni, malam ni pun kerja, jadi I tak boleh, balik rumah pun kena buka lagi, kena kerja. Dia tak betul, dia stres, dia kata, ya, stres ni sebab tak ada majlis ilmu, tak?
Kerana tak datang rahmat Allah pada jiwa dia. Bila dia hadir tuan-tuan, walaupun dalam keadaan terpaksa mula-mula, kata ulama kata al-ilmu bita'allum. Nak dapat jadi orang berilmu, kena buat-buat jadi orang berilmu. Duduk, tahan mata, salin. Walaupun maknanya rasa hati tu berat lagi sebenarnya. Ustaz ni muda lagi, aku makan garam dulu, dia kata. Kan? Dia kata, tu sebab darah dia darah tinggi sangat. Buat makan garam dulu. Kan? Kadang-kadang ada orang begitu. Ada rasa tu, himpitan yang tidak membuka jiwa dia. Mula-mula rasa begitu, tapi lama-lama Allah akan beri rahmat dan Allah akan buka jiwa dia. Ketika itulah datang ketenangan dan kemudahan dalam kehidupan dia. Rahmat Allah tidak boleh dibeli tuan-tuan dirahmati Allah, hanya dengan hadir di majlis yang cukup barakah ini. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, Allah kata bila Allah turun satu tempat itu dengan rahmat, Allah Subhanahu Wa Taala akan himpunkan makhluknya yang bernama para malaikat. Wa haffathumul malaikah. Datang malaikat berhimpun untuk apa? Mendoakan orang ni. Kata Imam Al-Ghazali menyebutkan, seorang tak ada majlis ilmu, mereka akan datang satu titik hitam dalam jiwa dia. 3 hari tak boleh. Bila bertambah lagi, maka bertambah lagi titik hitam, sehingga akhirnya hati menjadi kotor dan keras. Dan sebab itulah dia susah menerima nasihat. Nak dengar Quran pun susah, nak dengar nasihat pun susah, nak hadir buat majlis ilmu susah, nak sedekah pun berat, nak angkat, nak bangun untuk solat sunat pun sukar tuan-tuan. Nak buat ibadah rasa berat. Kenapa? Hatinya tidak ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat itu akan mendoakan supaya bersih jiwa dia. Bila bersih jiwa, Allah akan turun kelebihan. Yang itulah Imam Syafi'i kata apa? Al-ilmu nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Nak jadi orang berilmu, nak ilmu tu terkesan dalam jiwa. Kadang-kadang ada orang tu tertanya, aku ni menuntut ilmu kat 10 tahun dah, tapi macam ni juga perangai aku ni. Kenapa ya? Soal bagi diri kita, kenapa sikap gitu tak berubah, ataupun diri kita tak rasa tak menuju Allah SWT. Kenapa? Mungkin ada dosa yang tidak terbuang dalam jiwa. Kenapa? Kerana dia ni tidak maknanya disebutkan bahawa kerana dia jarang-jarang mungkin duduk dalam majlis ilmu dan sebagainya. Dan ilmu itu dia akan hadir bila mana hatinya bersih daripada dosa-dosa Allah SWT. Dari situlah dia dapat amal ilmu dia tuan-tuan. Dan disebutkan yang seterusnya, yang keempat, bila malaikat turun, sampai disebutkan ulama sampai ke langit mendoakan kebaikan dia. Allah hapus dosa dia, Allah bagi dia rahmat, Allah bagi dia keampunan, Allah bukakan pintu hati dia yang lurus supaya dia menuju kepada jalan kebaikan sehingga dia meninggal dunia. Itulah doa kebaikan. Malaikat ni tuan-tuan tak pernah buat maksiat. Maknanya apa? La ya'sunallah. Disebutkan bahawa malaikat tidak pernah melakukan ketidaktaatan pada Allah ataupun nak buat mungkar, tak pernah sekalipun. Kalaulah makhluk tak pernah buat jahat ni doa pada kita, adakah Allah akan tolak doa itu? Tidak tuan-tuan. Makanya bila malaikat doa dapat kebaikan. Dan turun dikatakan Nabi SAW, malaikat membentangkan sayap-sayapnya dan orang ni didoakan oleh malaikat tentang kebaikannya. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, wa zakarahumullahu fi man indah. Ini paling hebat tuan-tuan dirahmati Allah, iaitu mereka akan disebut nama mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mana-mana makhluk yang Allah rasa suka nak sebut, yang Allah cinta makhluk tu, Allah sebut nama. Tuan-tuan dirahmati Allah, pada malam ni nama tuan-tuan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah pada hadis Nabi SAW. Dan bila Allah sebut, mana Allah kenal kita. Bila Allah kenal kita tuan-tuan dirahmati Allah, makhluknya di langit akan kenal. Bila makhluk langit kenal, makhluk di bumi pun akan kenal. Nabi sebut hatta hutu fil bahr, sehingga kan ikan-ikan yang duduk di lautan pun kenal, di air pun kenal. Orang ini, hamba ini sedang duduk dan majlis memperingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah lebih baik daripada itu tuan-tuan dirahmati Allah? Sebab tu hadir malam ni tidak pernah sia-sia. Dan inilah kehadiran yang amat diberkati. Dan satu ketika tuan-tuan, kenapa? Kerana kita akan dilupakan. Satu ketika kita akan dilupakan. Malam ni kita buat eksperimen. Contoh, tuan-tuan sebut nama tuan-tuan. Contoh saya lah tuan-tuan, Muhammad Arif Zaki bin Muhammad Ali bin Omar, kemudian bin Yusuf, kan? Omar bin Yusuf. Yusuf bin apa tak ingat dah. Yang saya ingat Yusuf Tayyub je tuan-tuan, kerana dia jual kurma, kan? Jadi Yusuf moyang saya tak ingat dah. Macam mana rupa dia, macam mana perihal dia, akhlak dia macam mana. Jadi tak ingat tuan-tuan. Satu ketika kita akan jadi orang tu yang akan dilupakan oleh manusia lain. Tapi nescaya kalau sekiranya ketika saat hidup kita
kita bekejar untuk mencari Allah mengingati kita, bekejar tempat untuk mengingati Allah, nescaya disebutkan Nabi, Allah akan mengingati kita. Dan bila Allah ingat kita dan rahmati Allah, masuk kubur pun menjadi raudah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Nak sebut kata betapa besarnya rahmat orang yang ingat Allah ketika hidup, maka ketika mati Allah mengingatinya, bukan sahaja di alam barzakh, tetapi sampailah dia menuju di mahsyar dan menuju ke syurga Allah Subhanahu taala, kerana semua makhluk mengetahui dia, kerana dia telah diingati oleh Allah Subhanahu taala. Itu yang kita kejarkan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berikan barakah dalam hidup kita insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, kita terus kepada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang datang dari terdapat banyak nama dalam surah ini. Jadi permulaan dalam Al-Quran namanya surah Al-Fatihah, dan itulah asbab kenapa diberi nama Al-Fatihah, iaitu pembukaan. Datang daripada perkataan fataha, iaitu buka, dan Al-Fatihah pembukaan. Bagi apa? Bagi khazanah Al-Quran Karim. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, disebutkan dalam tafsir bahawa terdapat hampir 25 nama surah ini. Banyak surah namanya. Antaranya disebutkan namanya sebagai Ummul Furqan, ataupun Ummul Kitab, iaitu disebutkan ibu, ataupun disebutkan sebagai perkara yang menuju kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita bicarakan nama-nama ini insya-Allah. Dan juga disebutkan surah ini antara namanya surah Alhamdu, surah segala pujian yang tertinggi, iaitu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya juga disebut sebagai surah As-Salah, iaitu surah salat, kerana dalam salat kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Sehingga kan Nabi SAW menyebutkan, la salata liman la yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat, maka solat itu terbatal atau tidak diterima oleh Allah sekiranya seorang itu tidak membacakan Fatihatil Kitab, pembukaan kepada Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Maka oleh sebab demikian, sebagian ulama yang syad menyebutkan betapa pentingnya untuk memperbaiki bacaan surah Fatihah sepanjang hayat dan kehidupan. Kerana Allah sebut warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan setartil yang mungkin, dengan tajwid yang sehabis mungkin yang baik, dengan makhraj yang terbaik yang kita boleh buat. Maka nak baca dengan baik, kena usaha mencari ilmu. Dengan itulah solat semakin baik dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbaiki Fatihah itu besar pahalanya di sisi Allah. Maka ada juga nama yang disebutkan, iaitu Sab'ul Mathani, iaitu 7 yang berulang-ulang. Sab'a maksudnya 7, Mathani berulang-ulang. Jadi apa dia? InsyaAllah kita akan pergi sekejap lagi. Dan ada juga yang menyebutkan bahawa surah ini merupakan surah Asy-Syifa, iaitu surah ubat. Ada kisahnya juga yang mungkin kita akan ceritakan pada tafsir insya-Allah sempat insya-Allah. Dan ada juga disebutkan Al-Fatihah sebagai surah Ar-Ruqyah, iaitu surah untuk meruqyah ataupun menjampi dikatakan bagi sakit-sakit yang tertentu dan sebagainya. Fatihah boleh digunakan. Maka banyaknya nama surah Al-Fatihah ini menunjukkan keagungan surah ini. Dan keagungan surah ini kerana apa? Surah ini adalah induk bagi Al-Quran Karim. Kerana itulah disebutkan surah ini sebagai Ummul Quran, iaitu ummu itu bermaksud menuju, dan ummu ini bahasa Arabnya adalah ibu. Ibu ini semua orang akan menuju pada ibu ni. Maksudnya apa? Kembali pada ibu. Kerana apa disebutkan sebagai Ummul Quran ataupun Ummul Kitab? Kerana semua ayat Quran menuju kepada surah Al-Fatihah. Dan induknya surah Al-Fatihah ni, sehingga semua ayat Quran ini menjadi rincian bagi setiap ayat di dalam surah Al-Fatihah. Kita sebut kembali dalam surah Al-Fatihah. Dalam ayat dalam surah lain ada sebut tentang sifat Allah, dan surah Al-Fatihah juga menyebutkan sifat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Dan dalam surah lain mengajar tentang ikhlas, tentang kesungguhan melakukan ibadah hanya kerana Allah. Surah Al-Fatihah juga menyebutkan sedemikian. Dalam surah lain menyebutkan tentang kiamah, tentang akan berlakunya hari kiamat. Dalam surah Fatihah juga menyebutkan tentang hari kiamat. Dan surah lain pun menyebut tentang kisah-kisah
Dan surah Fatihah juga menyebutkan kisah antaranya ghairil maghdubi alaihim, janganlah jadi di kalangan kami ini, di kalangan orang yang kaum murkai. Siapa dia? Rincian daripada surah Al-Fatihah ini terdapat di dalam surah-surah yang lain. Oleh sebab demikian surah ini menjadi induk dan menjadi dipanggil sebagai sab'ul mathani, yang diulang-ulang. Diulang-ulang kerana apa? Kerana dia menjadi kelaziman di dalam ibadah kita. Kalaulah kita berkumpul, kita akan baca apa? Al-Fatihah. Mula majlis kita baca apa? Al-Fatihah. Nak dapat berkat dalam majlis, dalam setiap pertemuan, Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ini menjadi rangkuman yang sekiranya kita mengetahui dengan cukup mendalam akan surah ini, setiap rincian ayatnya, menjadikan kita insan yang sangat hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab demikianlah kita teruskan. Makanya disebutkan di dalam banyak tafsir, antaranya Syekh Muhammad Abdul sebut bahawa terdapatnya betapa hebatnya surah Fatihah, sehingga ada ulama yang sebut bahawa surah ini berpendapat bahawa surah ini yang pertama diturunkan. Antaranya Syekh Muhammad Abdul sebut. Kerana apa? Kerana ia adalah surah yang induk dan dia rincian daripada surah ini terdapat sekitar selepas itu dalam surah Al-Baqarah dan sebagainya. Makna sebut begitu. Tetapi disebutkan pendapat ini ditolak oleh jumhur ulama yang lain, kan, kerana mengatakan bahawa ayat pertama yang turun itu adalah daripada surah Al-Alaq, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Maknanya disebutkan sehingga kan betapa hebatnya Al-Quran, surah Al-Fatihah ini disebutkan demikian. Dan ada pula para ulama mufassirin yang menyebutkan bahawa surah ini turun di Madinah. Dan ada juga yang kata ulama sehingga menyebutkan surah ini turun sebanyak 2 kali. Satu di Madinah, satu di Mekah. Kerana apa? Kerana nak sebutkan kata mereka tidak dapat memutuskan, kerana terlalu agungnya surah ini, mana turunnya dahulu, wallahu taala a'lam. Maka diberitahu walau apa pun pendapat ulama, kita mengambil bahawa surah ini dan ayat di dalam surah ini mempunyai hubungan yang cukup hebat di antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya surah ini dia mempunyai 7 ayat dan disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, dan beliau berpendapat bahawa bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim, merupakan ayat pertama di dalam surah ini. Manakala terdapat juga ulama yang lain, di antaranya Imam Malik, menyebutkan bahawa ayat pertama ayat pertama dalam surah Al-Fatihah adalah iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oleh sebab demikian kalau kita pergi ke Mekah, kan, dibaca dengan dimulakan terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya tidak dibaca bismillah. Maka walaupun begitu, itu bukan bererti bahawa bismillah itu bukan ayat Quran. Kerana bismillah itu adalah ayat Quran. Disebutkan dalam surah An-Naml ayat ke-30. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini Allah bicarakan bahawa, Allah berfirman bahawa adanya sungguhnya dia daripada Sulaiman, dan sungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi perkataan bismillah itu adalah satu daripada ayat Al-Quran Karim. Jadi nak sebutkan bahawa itu juga menunjukkan bismillah dalam ayat saya baca tadi, menunjukkan bahawa bismillah ini merupakan kalimah yang telah ada dan telah diamalkan oleh Rasul terdahulu sebelum Nabi SAW diutuskan bersama Al-Quran Karim, iaitu pada zaman Nabi Sulaiman AS. Bila mengirimkan surat, Nabi Sulaiman menuliskan innahu min Sulaiman, sungguhnya ini surat ni daripada Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, sungguhnya ialah daripada dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bila ditanya kenapa Nabi Sulaiman mula surat dia dengan tulis nama dia dulu, bukan nama Allah, kerana ditakuti surat itu orang yang membacanya mencela surat itu dan mencela Allah itu. Jadi kalau orang tu tak suka, dia baca, celanya dia akan cela nama Nabi Sulaiman dulu, tidak mencela nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita nak sebut perkataan bismillah itu setelah digunakan lama oleh rasul-rasul terdahulu. Baik, sekarang kita pergi kepada
ayat itu, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bermula dengan perkataan ba, bi. Bismillah, iaitu bermaksud dengan. Dan bila mana kita tengok dalam ayat-ayat yang kita gunakan, contohnya kalau saya katalah dengan contohlah ada seorang saya kenal nama Pak Jamal, contohlah kan, dengan Pak Jamal ke pasar. Ayat ni lengkap tak tuan? Tak lengkap. Dengan Pak Jamal ke pasar, apa cerita ni? Tak faham cerita ni, betul tak? Jadi kena ada sisipan di hadapan itu. Maknanya saya berjalan dengan Pak Jamal ke pasar. Jadi ataupun saya bersama dengan Pak Jamal ke pasar. Jadi kita faham, oh ayat ni ada gandengan. Sisipan itu kena ada. Oleh sebab demikian dimulakan Allah SWT dengan perkataan Bismillah. Maka kata ulama berkata perlu adanya sisipan di dalam ayat itu, iaitu dengan bila kita membacanya, kita memulakan dengan niat, saya memulakan pekerjaan saya memulakan bacaan saya memulakan penulisan saya memulakan perjalanan saya memulakan apa saja amal dalam hidup saya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Oleh sebab demikian, perkataan Bismillah itu sangat-sangat lazim dalam kehidupan. Dan perkataan Bismillah jugalah yang menjadi connection, iaitu jambatan menjadikan amal itu berpahala dan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab demikian, perkataan Bismillah ini juga menunjukkan bahawa seorang hamba tu bergantung sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hanya dengan nama Allah dia melakukan perkara semikian. Maka disebut, orang tanya, kenapa dengan nama Allah? Kenapa tak sebut dengan Allah saja? Billah. Kenapa kena sebut Bismillah dengan nama Allah? Makanya persoalan ini jawab, kenapa? Kenapa kena ada isim di situ? Nama. Maka dijawab para ulama bahawa isim itu menunjukkan bahawa kita menguatkan bahawa niat itu kerana Allah Subhanahu Taala. Jadi kenapa kita namakan sesuatu tempat? Contoh surau ni ada nama tak? Surau At-Taqwa. Dan bila kita namakan surau At-Taqwa, maknanya kita berniat untuk menuju kepada nama surau itu. Contoh seorang itu namanya apa? Namanya Arif. Jadi nak kena maknanya diniatkan supaya meneladani nama tersebut dan menjadi seperti sifat yang disebutkan. Makanya bila kita sebut nama Allah Subhanahu Taala, maka sebenarnya kita ingin amal kita dikekalkan. Iaitu bila kita sebut nama Allah, kita nak amal kita dikekalkan di sisi Allah Subhanahu Taala. Dan disebutkan ramai orang yang macam saya sebut tadi dilupakan. Kita dilupakan tuan-tuan dirahmati Allah. Tetapi yang mana kita ni yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala, kita mencari hubungan dengan Allah Subhanahu Taala dengan mana kita menyebutkan nama Allah dalam setiap pekerjaan kita. Oleh sebab demikian, kita ingin bacaan yang kita bila mana kita baca Quran, mana kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kita ingin bacaan itu mendapat hasanah, dan hasanah itu kita akan bertemu dengan makna hasanah itu kekal sehingga kita bertemu dengan pahala itu di akhirat nanti, mudah-mudahan. Sebab itulah amal itu semua kita mula bismillah. Nak buka pintu, bismillah. Nak sarung kasut, bismillah. Dan dengan menyebut bismillah, dengan kita nak menyuap, kita sebut bismillah. Bila kita buat dengan nama Allah Subhanahu Taala, maka terus bertukar perkara tersebut menjadi ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Taala. Oleh sebab demikian penting sungguh perkataan bismillah ni tuan-tuan. Makanya disebutkan juga bahawa bila mana kita sebutkan dengan nama Allah tadi, yang kedua kata ulama, kenapa dengan nama Allah? Yang kedua kerana supaya kita boleh meneladani yang disebutkan sebagai sifat-sifat mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu? Sebagaimana kita meneladaninya, iaitu sebagai kemampuan makhluk kita. Maknanya apa? Antaranya selepas itu disebutkan, iaitu Ar-Rahman, Maha Pemurah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Ar-Rahim, Maha Pengasih ataupun penyayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selagi kemampuan makhluk kita usaha dengan kita menyebut nama Allah supaya kita menjadi juga orang yang
yang ada sifat baik itu, dan sifat itulah yang akan membawa kepada kebaikan kita dan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu taala. Jadi bila disambung ayat itu seterusnya, bismillah, dengan nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Mengasihani. Adakah benar? Adakah itu saja maksudnya? Belum lagi, tuan-tuan dirahmati Allah. Ar-Rahman bermaksud yang melimpahkan, yang Maha melimpahkan, iaitu kasih kepada, disebutkan yang Maha melimpahkan rezeki, yang Maha melimpahkan segala keperluan bagi setiap makhluk. Maka makhluk itu terdiri daripada manusia dan apa lagi? Haiwan dan tumbuhan. Kesemuanya telah diberikan rahman Allah Subhanahu taala. Sebab itu dalam Quran adanya surah Ar-Rahman, menunjukkan bahawa Allah tidak pernah membiarkan atau menzalimi hambanya, kecuali hambanya itulah yang menzalimi diri sendiri. Itu sebut dan tuan-tuan dirahmati Allah. Maka rahman Allah kepada semua. Beriman tak beriman pun dapat rezeki yang sama. Beriman tak beriman pun dapat juga makan setiap hari. Beriman tak beriman pun dapat juga hirup udara yang sama. Semua diberikan kerana keadilan Allah Subhanahu taala. Ar-Rahim Allah Subhanahu taala adalah yang Maha melimpahkan rahmat Allah Subhanahu taala di akhirat. Yang ini berbeza dengan yang tadi. Yang tadi adalah rezeki yang disebutkan diberikan Allah secara adil. Ar-Rahim Allah Subhanahu taala yang ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu taala. Apa dia rahim Allah? Allah berikan sayang Allah kepada seorang itu. Disebutkan seorang ibu mempunyai rahim dan mengandung anaknya di rahim itu. Kenapa disebut rahim? Kerana betapa selepas pada itu adanya hubungan seorang anak dengan ibu yang cukup dekat dan dalam. Dan sebutkan betapa sayangnya seorang ibu kepada anaknya, sehingga anaknya itu teringat pada dia, dia telah pun teringat pada anak dia. Maksudnya apa? Ada connection tu disebutkan. Dan Allah SWT sayangnya seorang ibu kepada anak, lebih Allah SWT lebih lagi sayang seorang hamba dia, lebih seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Maka tuan-tuan dirahmati Allah SWT, rahim Allah SWT itu Allah hanya beri kepada orang mukmin sahaja. Dan sayangnya, iaitu tanda sayang Allah bila Allah berikan iman kepada dia. Dan ditambah lagi sayang Allah, kata Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Di kalangan orang beriman ada yang Allah beri sayang dia lebih sikit. Apa dia? Ya, kata Nabi SAW, yang Allah nak kebaikan pada dia, maka Allah akan beri dia faqih, iaitu kefahaman fiddin, di dalam agama. Faham dalam agama tidak akan sampai kalau hati seorang itu keras membatu. Hati yang dilenturkan oleh Allah Subhanahu taala, yang dibuka dengan rahmat Allah, maka hati ini akan menerima ilmu dan dapat dia beramal dengan ilmu tersebut. Tanda seorang itu disayangi Allah adalah mereka menjadi orang yang faham agama. Faham agama tidak bermakna tahu agama. Beza, tuan-tuan. Faham dengan tahu beza. Seorang tahu solat, dan seorang lagi tahu juga solat. Tapi ada orang tahu solat tapi tak solat. Betul tak, tuan-tuan? Ada orang tahu fadilat majlis ilmu tapi tak datang juga majlis ilmu. Ada orang tahu fadilat bangun qiyamul lail tapi tak bangun-bangun juga. Maksud sebut, tahu tidak mesti dia faham. Tetapi kalau dia sudah faham, dia akan menjadi orang yang sangat-sangat menjadikan ilmu itu membentuk jiwa dan diri dia. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, menjadi orang berilmu itu satu cerita, menjadi orang yang faham ilmu itu adalah orang yang berbeza. Sebab tu Nabi disebutkan dalam Quran, fa fahamnaha Sulaiman. Allah kata yang telah beri faham kepada Sulaiman ini adalah kami. Allah yang beri faham. Maka tuan-tuan, faham ini bukan datang daripada seorang makhluk. Saya cerita, mungkin tak faham, mungkin dia tidak dapat meresap ilmu tu. Yang bagi faham itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita duk nasihat seorang tu, tak faham juga dia. Kadang kita, apa nak jadi, tak faham. Faham itu bukan pada kita. Faham itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu seorang dalam ahli keluarga, kita ajak dia buat kebaikan, dia tak nak. Tuan-tuan, doa pada Allah, semoga Allah beri dia kefahaman, semoga Allah buka pintu hati dia.
Daripada sudut itulah dia akan mendapat beramal dengan baik dalam setiap perkara dalam kehidupan dia. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung balik. Maka ditanya, basmalah ini iaitu bismillahirrahmanirrahim, kita dianjurkan baca bismillah kerana kalau hati kita penuh dan meyakini sifat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang akan melimpah daripada diri kita. Kata ulama, maksudnya apa? Dengan kita baca bismillah, makanya seorang itu akan membuat amal itu sepenuh hati kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala amal dia akan membuahkan perasaan bahawa dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kata apa? Seorang yang melakukan kebaikan, dia wajar memulakan sesuatu itu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kebaikan, tengah pakai kopiah, sebut bismillah. Tengah apa saja melangkah, sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebut bismillah itu, pasti yang akan terlimpah itu juga adalah sifat, maknanya sifat rahmat dan kebaikannya. Seorang yang memulakan amal dengan bismillah, nescaya dia akan buat amalan itu sebaik yang mungkin, kerana dia nak amalan itu kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang tak mulakan dengan bismillah, mungkin amalannya ada cacat celah dan menyebabkan amalan tersebut mungkin tertolak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara yang tuan-tuan dirahmati Allah. Kerana apa? Dalam hati kalau penuh adanya Allah dalam jiwa, iaitu sifat ihsan yang disebutkan oleh Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi SAW, sifat ihsan ini adalah bila mana kamu merasakan bahawa kamu sedang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kamu tak rasa begitu, kamu rasalah bahawa Allah sedang melihat kamu. Jadi inilah disebutkan seorang yang mendidik memulakan bacaan bismillah dalam setiap amal dia, maka dia akan mendatangkan sifat ihsan dalam jiwa dia. Maka oleh sebab demikian, perbuatan-perbuatan yang tidak maknanya dimurkai Allah, orang itu pastinya tidak akan mula dengan bismillah, dan tak boleh pun mula dengan bismillah. Perbuatan dia nak buat perbuatan yang murka, sepatutnya bila seorang tu dia teringat bismillah, tentulah dia akan kembali melakukan amalan kebaikan, tentulah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kalau seorang tu buat jahat, dia tak akan baca bismillah, dan baca bismillah tu sebenarnya akan menghalang diri seorang daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah bunyi dah tuan-tuan. Baik, sambung sikit kita tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah di antara disebutkan sebagai basmalah. Makanya setiap amal kita, insya-Allah lepas ni kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan pada ayat selepas itu, iaitu alhamdulillahi rabbil alamin, iaitu segala puji. Alhamdu bermaksud maksud yang tiada lagi pujian yang paling besar diberikan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana kita sebut alhamdu, al itu bermaksud iaitu segala. Alhamdu, pujian hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab demikian, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Kerana telah memberikan segala-galanya kepada diri kita, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab demikian, bila mana kita memuji Allah, maknanya perkataan pujian kepada Allah ini adalah sebaik-baik perkataan. Kalau kita maksudnya disebutkan, kalau kita tidur tuan-tuan, dan bila kita bangkit, itulah doa kita akan sebut alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan ini adalah doa diajarkan oleh Nabi SAW. Bila sesuatu yang berlaku pada kita, yang benda itu merupakan sebuah nikmat, maka sebutlah alhamdulillah. Dan inilah kalimah yang paling agung diajarkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk memuji Allah Subhanahu Taala. Tak ada maknanya perkataan lain lebih hebat daripada ini. Maka kita sebutkan bila kita tidur tuan-tuan, kerana tidur ni adalah mati yang kecil. Bila kita jaga balik, sebut alhamdulillahilladzi, maha segala puji bagi Allah Subhanahu Taala, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah kami dimatikan.
Maknanya makna sebut kepada dia lah kita kembali. Maksudnya apa? Mengingati kita kepada Allah SWT. Maka kita puji Allah kerana Allah beri kita tidur. Dan itu antara nikmat yang besar, sehingga Allah sebutkan dalam Quran tentang kehebatan nikmat ini. Maknanya apa? Nikmat ini cukup hebat, tuan-tuan dan rahmati Allah. Yang lain pada tu antaranya makan. Habis makan, sebut Alhamdulillah. Bila itu sebut Alhamdulillah, maka telah pun lengkap kita ni menyebutkan, disebutkan hubungan kita berterima kasih kepada Allah SWT. Kerana Allah sebut dalam surah Luqman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan disebutkan bahawa terima kasihlah padaku, kata Allah SWT, merupakan sebuah satu arahan dari Allah SWT. Terima kasih padaku, wali walidayka, dan juga kedua ibu bapa kamu. Maknanya nak sebut kata ini arahan dari Allah. Pertama, terima kasih pada Allah. Kedua, terima kasih pada mak ayah kita kerana telah bersusah payah untuk kita. Maka terima kasih kita kepada seorang itu adalah kerana kebaikan yang telah diberikan pada kita. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah beri kebaikan kepada kita, tuan-tuan, tak ada satu pun yang buruk, sehingga kan disebutkan, sehingga musibah pun kalimah yang baik itu disebutkan adalah Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana inilah yang disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni bila kena sakit dia kata Alhamdulillah. Bila kena musibah dia kata Alhamdulillah. Orang pelik tanya, kenapa kau ni sebut Alhamdulillah ya Umar Al-Khattab? Makanya Sayyidina Umar kata apa? Kerana aku diberikan musibah yang ringan berbanding musibah lain yang lebih berat daripada ni. Maknanya dia kata apa? Selagi mana aku tidak diuji Allah iman aku, Allah tak tarik hidayah pada diri aku, tak ada lagi musibah yang lebih berat daripada itu. Maksudnya apa? Seorang yang beriman pada Allah, yang cinta kepada Allah, hatinya merasa tenang bila ditimpa musibah kepada Allah SWT. Sebab tu Allah ajar lagi satu, kalau timpa musibah kita apa? Qal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah lah, maksudnya kita daripada Allah kita datang, pada Allah kita akan pulang. Dan kenapa itu sebut tu? Kerana supaya hati kita merasakan bahawa dunia ini adalah sementara sahaja, dan musibah ini pasti akan datang. Dan kalau musibah itu datang, bukan tandanya maksudnya kita sudah berputus asa dengan Allah, tetapi dengan musibah itu datanglah kita akan membawa diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang maknanya orang itu di musibah ni ada macam-macam rupa lah, tuan-tuan dan rahmati Allah. Dan begitulah maknanya diri kita, seperti mana kata Nabi SAW, seorang yang ditimpa musibah, dan semua umat manusia mesti ada ujian pada dia. Allah sebut dalam surah Al-Mulk, Allah kata apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Dalam memahami perkataan Alhamdulillah ini, dan disebutkan betapa hebatnya nikmat Allah, dan betapa hidup ini mesti akan diuji oleh Allah. Allah kata apa? Sungguhnya Allah lah yang menjadikan segala yang mati dan hidup ini, liyabluwakum, dunia ini dan segala apa yang berlaku dalamnya, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu yang melakukan terbaik dalam kehidupannya. Maksudnya apa? Kalaulah ujian itu datang pada diri kita, macam mana bentuk sekalipun. Saya baru ni, tuan-tuan, saya kenal seorang ni, yang salah seorang dia hantar anaknya ke sekolah saya lah, tuan-tuan. Dia baru ni accident kan. Saya kata Allahu Akbar. Tangan dia, tuan-tuan, dia badan semua elok, tapi tangan dia dua-dua ni patah semua. Tulang jari patah, tulang tangan patah, tulang lengan patah. Dua-dua tangan, tuan-tuan. Dua-dua tangan. Tuan-tuan bayangkan macam mana ujian besar Allah bagi. Jadi ketika saat itulah waktu utama untuk kita kembali pada Allah. Kadang-kadang orang kata, habislah macam ni. Kadang-kadang orang berputus asa bila datang kesakitan pada jiwa dia, pada diri dia, pada fizikal dia. Tapi hakikatnya bila datang satu musibah, itulah waktu untuk kita kembali ingat kepada Allah SWT. Sebab tu kalimah innalillah digunakan, dan kalimah yang lebih, maksudnya yang lebih kita sebut juga adalah Alhamdulillah. Kadang-kadang pelik kan, kalau orang kena satu musibah dia sebut Alhamdulillah. Kita kata pelik. Kenapa pelik? Sebab apa? Sebab selalunya kalau dapat nikmat baru sebut Alhamdulillah. Kerana sebenarnya sebab bila datang musibah pun sebut Alhamdulillah. Kenapa? Hidup ni adalah ujian. Dan kata Nabi SAW, di antara manusia semua orang dapat ujian, dan di kalangan manusia itu yang paling tinggi ujiannya adalah para rasul. Dan para rasul ni
Di antara para rasul yang banyak ini, adanya 25 yang kita wajib tahu tuan-tuan. Dan di antara 25 ni, ada 5 yang paling tinggi darjat di sisi Allah, iaitu disebutkan rasul ulul azmi. Disebut dalam Quran ulul azmi minar rusul, rasul-rasul ulul azmi. Di kalangan rasul ulul azmi ada seorang rasul yang paling dekat dengan Allah SWT. Maknanya apa? Di kalangan manusia, yang paling dekat dengan Allah adalah para rasul. Dan paling dekat dengan para rasul, yang darjat lebih tinggi, yang lebih dekat, iaitu ulul azmi, 5 orang rasul. Dan yang lagi daripada 5 ni, ada seorang yang paling hampir kepada Allah, yang disebut sebagai Habibullah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa menyebabkan rasul ni diangkat darjat? Rasul ni hampir pada Allah sebab apa? Sebab ujian yang datang kepada diri dia. Rasul-rasul di kalangan yang lain, ujiannya ada ujian berat juga, tapi ulul azmi lebih berat dia punya ujian. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tak dapat anak, ujung usia dapat anak, Allah suruh hantar tengah-tengah padang pasir. Maknanya tengah-tengah bukit bukau yang tak ada orang, tak ada air, tuan-tuan. Bila dah diizinkan Allah kembali, kena sembelih pula anak tu. Kan? Nak sebut betapa besarnya, beratnya ujian Nabi Ibrahim. Semua dibuat dengan baik, semua dilakukan dengan ketaatan, maka diangkat darjatnya menjadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad, apa bezanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara rasul azmi lain tu adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi-nabi ini, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan tengok macam mana ujian Nabi. Nabi SAW sebelum lahir lagi, bapa sudah meninggal dunia. Lepas pada itu, dah besar sikit, ibu pula meninggal dunia. Lepas ibu meninggal dunia, datuk jaga, sayang datuknya, Abdul Muttalib jaga, kan? Meninggal juga datuk ni. Datuk jaga, pakcik jaga. Dah Nabi dah besar, dah berkahwin, dapat isteri salihah, Khadijah binti Khuwailid yang mulia. Maksudnya dah dapat dah orang yang dapat mendukung Nabi ni. Tiba-tiba sampai satu saat meninggal pula Abu Talib. Abu Talib sayang, Nabi sayang sungguh, meninggal Abu Talib, kan? Dah meninggal, tak beriman pula pada Allah SWT. So tuan-tuan bayangkan ujian Nabi SAW. Dan kemudian pada itu Khadijah sayang sungguh pada Nabi, Nabi sayang sungguh pada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Wafat juga tuan-tuan dirahmati Allah, sehingga habis semua harta digunakan pada jalan Allah Subhanahu Taala. Disebutkan saat akhir itu Sayyidatina Khadijah kata pada Nabi, ya Rasulullah, maknanya kalau aku ni mati, ambillah tulang belulangku, kalau boleh dijual, ada duit, gunakan duit itu pada jalan Allah Subhanahu Taala. Tapi sedih hati Nabi SAW. Kemudian Nabi dapat anak melalui Khadijah ini, dapat anak Nabi SAW. Seorang demi seorang wafat pada pangkuan Nabi SAW. Pada depan mata Nabi, meninggal anak seorang demi seorang. Kecuali Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah ini pun wafat 2 bulan selepas Nabi wafat. Nak sebut kata Nabi SAW, apa lagi ujian lebih besar daripada tu? Nabi cukup hebat ujian, tuan-tuan. Sebab tu Nabi jadi Habibullah. Maka kita, tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita mula selangkah nak rapat pada Allah, dengan kita mula mendekatkan diri kepada dia, kadang-kadang tu Allah akan uji kita, nak tengok sama ada benar kita benar-benar nak berubah untuk Allah ataupun untuk siapa. Jadi bila kita mula datang masjid Allah SWT, kadang-kadang tu, atau mula datang majlis ilmu, atau mula dah rapat pada Allah, Allah akan uji kita dengan berbagai ujian. Macam mana rupanya, wallahu a'lam. Makanya oleh sebab demikian, disebutkan oleh para hukama, ujian ni sentiasa ada. Maka janganlah minta ujian ini tak ada ujian. Maknanya kita minta Allah jangan bagi aku ujian, tak. Minta pada Allah, bagilah hati yang tabah nak tempuh ujian. Kerana ujian tu pasti akan ada. Dan lebih seorang tu meningkat iman dia, meningkat hubungan dengan Allah, dia akan lebih tinggi disebutkan, iaitu ujian di dalam kehidupan ni. Sebab apa Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang yang beriman pada Allah, dia akan, maknanya ujian ni Allah kata dia akan berbeza di setiap orang mengikut kemampuan dia. Kemampuan ni bukanlah kemampuan fizikal, bukanlah kemampuan ekonomi dia, tetapi kemampuan iman dia. Iman dia mampu nak tanggung, disebutkan ujian sedemikian. Sebab tu orang-orang soleh ujian ni berat. Tuan-tuan lihat zaman sahabat Nabi SAW. Lepas Nabi ada 4 khulafa ar-rasyidin. Mula dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Omar, kemudian Uthman, Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar saja yang wafat dalam keadaan biasa begitu, dalam keadaan tenang. Sayyidina Omar mati dibunuh.
Sayyidina Uthman pun begitu, dan Sayyidina Ali juga mati dibunuh, tuan-tuan. Besar tak ujian tu? Besar. Diberi fitnah dan sebagainya. Dan disebutkan lepas pada tu ada orang-orang soleh juga. Antaranya disebutkan, kita kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita kenal tak? Imam Syafi'i, kita ikut sampai kita ni beramal ikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal dalam keadaan, tuan-tuan, akhir umur dia sakit, tuan-tuan. Dia bila memberi tazkirah, disebut riwayat kursi dia basah dengan darah dia, tuan-tuan. Kursi ni basah dengan darah kerana darah terkeluar dari tubuh dia. Nak sebut kata betapa besar ujian para ulama. Dan antaranya Imam Abu Hanifah meninggal dalam penjara, dipenjarakan kerana dia tak nak menjadi mufti, kerana dia takut dengan menjadi mufti akan mengeluarkan fatwa-fatwa yang bertentangan, kerana pemimpin ketika itu zalim. Maka dia kata, aku tak nak jadi. Maka ditangkap, diseksa dan diracun di dalam penjara sehingga dia wafat dalam penjara, tuan-tuan. Ini Imam Abu Hanifah. Banyak lagi kisah sedemikian orang-orang soleh matinya bukanlah dalam keadaan tenang, dalam keadaan baring atas katil dan sebagainya, tapi matinya dalam keadaan sedemikian bukan tanda mereka tidak dikasihi oleh Allah, tanda mereka ini sangat dekat hubungan dengan Allah. Maka kita, Allah SWT berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu manusia tidak akan tahu apa berlaku pada kamu esok hari. Hari esok kita tak akan tahu apa berlaku pada kita. Hari ini kita tahu dah benda dah berlaku, yang lepas ni tak tahu. Maka selepas pada ni, kalau berlaku, jangan lupa sebut Alhamdulillah. Ramai orang tidur, bangun, lupa nak sebut Alhamdulillah. Nak sebut syukur pada Allah pun dia lupa. Sedangkan tidur ni satu nikmat cukup besar. Ada orang, dia tak mampu tidur, tuan-tuan, sampai bengkak matanya. Akhirnya menjadi orang yang dipanggil apa tu, ada satu penyakit tu, tak boleh tidur, kena makan ubat dan sebagainya, kerana tak mampu dia tidur. Kita duduk majlis ilmu boleh terlena, tuan-tuan, tak sengaja boleh terlena. Nak sebut kata mudahnya kita dengan nikmat ini, tapi kadang-kadang lupa nak sebut syukur pada Allah. Kadang-kadang lupa nak mula sesuatu, lupa nak sebut syukur pada, lupa nak sebut nama Allah. Dapat nikmat, lupa nak sebut syukur pada Allah. Masuk tandas pun tak sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Keluar tandas tak sebut pun Alhamdulillah. Ada orang meninggal kerana tak boleh buang air, tuan-tuan. Tak boleh buang air, meninggal dia. Kita Alhamdulillah senang je hidup kita. Nak sebut kata Allah bagi nikmat, tapi selalu kita lupa nikmat tu. Kadang-kadang kita dapat solat, tuan-tuan, dah bagi salam, astagfirullah, sebutlah sikit Alhamdulillah, aku dapat ke solat. Orang luar tu Allah tak bagi hidayah, tak dapat dia solat, tak dapat dia rahmat Allah SWT. Duduk majlis ilmu dapat Alhamdulillah, Allah pilih aku, Alhamdulillah nikmat ni. Kalau dapat segala nikmat, sebut Alhamdulillah. Dan bila datang ujian pun Alhamdulillah, kerana kemungkinan Allah sayang aku, kerana aku cuba mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah uji aku sedemikian. Kadang-kadang ujian kita, tuan-tuan, bukan berbentuk yang fizikal, kadang-kadang spiritual kita. Kadang-kadang Allah uji dengan ahli keluarga kita. Allah uji macam-macam jalan supaya mengukuhkan keimanan kita kepada Allah SWT. Tengok orang-orang soleh diuji sedemikian, adakah mereka berpaling daripada Allah? Tengok Bilal bin Rabah, dia nak beriman, tuan-tuan. Kita beriman sekarang, Alhamdulillah, tenang kita, tak ada orang pun ugut kita. Kamu jangan beriman, kamu ubah iman kamu, jadi orang ni, jadi orang ni. Tak pernah pun orang ugut kita, tuan-tuan, tarik baju kita, tak pernah sekali. Bilal bin Rabah sebut, aku beriman pada Allah, aku ikut Nabi, kena himpak dia dengan batu. Batu berat, kan dia cucurnya, diikatnya kaki dia, dibawa lari oleh kuda sehingga terkoyak rabak dia punya kulit-kulit, tuan-tuan. Direndam, disidai ketika kepanasan di dalam baju besi, sehingga ditanggal baju besi itu terkoyak kulit-kulitnya. Cuba tuan-tuan bayangkan, ini orang pertahankan akidah dia, sehingga kan bila Umayyah Khalaf ni duk seksa dia, duk pukul dia bertalu-talu, sakitkan tubuh dia. Dia kata apa? Dia kata apa, tuan-tuan? Ahad, Ahad, betul tak? Ahad, Ahad, dia kata satu-satu. Dan lepas pada zaman pada tu, orang kagum dengan Sayyidina Bilal. Orang tanya, kenapa kau ni sebut Ahad ni, tak sebut Allah? Kenapa kau betul sebut Allah, kau sebut Ahad? Dia kata apa? Kerana Umayyah Khalaf ni, kalau aku sebut Allah, dia relax je. Tapi kalau aku sebut Ahad, dia marah sangat Ahad ni. Jadi baik aku sebut Ahad, menyebabkan dia marah. Dan bila dia marah, dia seksa aku. Semoga kesakitan itu akan menjadi hujah bagi aku
untuk aku masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-tuan bayangkan. Orang kita sebut kat Ahad. Bila tuan? Waktu subuh. Sebut. Orang kejut subuh. Bangun subuh. Dia pun sebut apa? Ahad. Sebab apa? Hari Ahad. Relax dulu. Lambat sikit pun tak apa, kata dia. Cuti. Jadi sebut Ahad juga, tapi beza. Ni Sayyidina Bilal bin Rabah mempertahankan iman dia. Setiap kali dia mempertahankan kesakitan, dia sebut Allah. Dia ingat Allah itu. Dan ingat pada Allah inilah yang kita nak tumbuhkan dalam jiwa kita. Sebab tu surah Fatihah tuan-tuan, kadang-kadang orang kata pelik. Pernah ditanya soalan berbagai, dan orang tanya soalan sama dari masa ke semasa, iaitu apa? Allah sebut dalam Quran, bila mana solat itu seorang tu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Betul tak? Allah sebut, dan kalau seorang tu kalau buat solat, dia akan menjauh diri dia daripada fahsyak dan munkar. Benda-benda yang Allah murka, benda-benda tak baik, maksiat, dia takkan buat. Betul tak? Jadi itu Allah sebut dalam Quran. Kenapa aku ni solat bertahun-tahun duk buat agak benda pelik? Kan? Kenapa ada orang solat tapi duk buat agak benda pelik? Kenapa tuan-tuan? Kerana solat dia bukanlah maksud. Kerana solat dia tak ada connection dengan Allah SWT. Kerana solat dia tak ada hubungan dengan Allah. Cuba tuan-tuan bayangkan. Ini akhir saya nak sebut sebelum kita tutup lah. Kita sempat sampai ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin itu saya habiskan sikit sebelum saya baca hadis last ni. Boleh tuan-tuan? Lebih sikit ni. Tak apalah. Esok Ahad. Saya nak sebut Ahad juga. Jadi bila kata Rabbul alamin, segala puji bagi Allah, Rabb kepada alam semesta ni. Alam ni tuan-tuan bukan alam nampak je ni. Kita nampak alam kita je, alam manusia. Makna disebut alam ni oleh para ulama adalah iaitu segala yang hidup dan atau berakal. Maknanya apa? Segala yang hidup atau dan berakal. Maknanya dia ni hidup, maka itulah alam. Contoh apa tuan-tuan? Jin hidup tak? Jin hidup. Jadi ada alam jin. Dia berakal, ada akal, alam jin. Malaikat ada tak? Hidup. Malaikat ada, alam malaikat. Kemudian ada apa? Haiwan hidup, ada alam haiwan. Tumbuhan, ada alam tumbuhan. Batu, ada alam batu. Tak ada, tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi benda tak hidup tak ada alam dah. Yang hidup itu ada alam sendiri, dan kita tak mampu pun menjangkau alam-alam tersebut. Dalam lautan ada alam dia. Wallahu alam macam mana rupa dia. Nak sebut kata, dan Allah ini bila kita sebut segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semesta alam ni Allah lah yang menjaga segala yang hidup, memeliharanya dan membimbing setiap satu daripadanya. Cuba tuan-tuan bayang, kita sendiri ada alam diri kita. Badan tubuh kita ada alam. Penglihatan kita ada alam dia. Rambut kita ada alam. Tak percaya, kutu yang masuk kat atas kepala kita tu, dia jadi alam dia. Ada rumah, dia boleh buat rumah, ada macam alam dia lah tuan-tuan. Dan pada diri kita ni ada yang disebutkan sel-sel yang kecil dan rumit. Semua dia ada alam dia. Cuba tuan-tuan bayangkan, siapa yang mengatur semua ni? Kalau tidak Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturkan kita, kehidupan kita. Kita enjin kereta, tak ada orang pakai kereta 160 tahun. Ada tak? Tak ada. Kadang-kadang 10 tahun pun dah masuk bengkel, tak boleh keluar dah. Kadang-kadang macam tu. Alat, mesin dan sebagainya, ciptaan manusia tidak lama, tapi manusia boleh hidup Masya Allah lama. Organ dalam tubuh hidup lama tuan-tuan. Jantung ni yang dari awal kita masa dalam perut ibu lagi sudah digerakkan oleh Allah, sampai kini tidak pernah dihentikan walau sesaat. Nak sebut kata, siapakah yang mengatur degupan jantung ini? Mata kita melihat tuan-tuan, siapa yang mengatur mata boleh melihat warna yang pelbagai? Dan tangan kita yang boleh merasa, menyentuh sesuatu dan cukup kompleks macam mana laluan maklumat itu nak sampai ke otak untuk kita faham apa yang berada di hadapan kita. Ini semua adalah aturan dari Allah. Mampu tak kita nak kira, nak hitung? Tak boleh. Sebab tu Allah kata apa? Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, maknanya Allah kata apa? La tuhsuha. Tak payahlah susah-susah nak kira. Kan? Seorang boleh tak kira bulu mata tuan? Tuan-tuan kalau terror malam ni, balik kira bulu mata. Depan mata je tuan-tuan. Kira, cuba tengok. Boleh tak? Tak mampu kira. Itu baru bulu mata. Belum rambut kita. Kan? Masa zaman dulu,
Piramli sebut kata, saya kerja kira bulu beruang kata. Boleh tuan-tuan? Tak mampu. Bulu sendiri pun tak boleh kira tuan. Mata, janggut tak mampu kira. Siapa yang menumbuhkannya? Kuku tumbuh tepat pada tempatnya, tidak tumbuh maknanya rambut yang panjang. Tak ada pula bulu mata jadi panjang. Bulu mata panjang melambai macam tu kan jadi teruk. Nak kena buka pula kedai potong bulu mata. Kan susah pula tu. Kuku kita pula tidak pula maknanya dia maksudnya kuku yang panjang, jari tak panjang. Betul tak? Kalau jari yang panjang, tuan-tuan bayanglah macam mana. Setiap tahun kena potong jari kerana terlalu panjang, meleret dekat tanah. Allah bagi semua cukup cantik aturan Allah. Inilah dia Rabbul Alamin. Siapa lagi mampu menandingi? Kenapa orang tak beringat pada Allah Subhanahu Taala? Dan inilah dia, saya nak sebut hadis yang akhir sekali. Kenapa solat tak menuju kepada kebaikan? Kerana solat tiada hubungan dengan Allah. Tuan-tuan tengok hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah juga. Nabi kata apa? Qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain. Dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut hadis Qudsi. Hadis Qudsi tak sama dengan Quran. Quran dia jadi dalam kitab Allah. Hadis Qudsi firman Allah tetapi disebutkan oleh Nabi, tidak menjadi Quran. Tapi boleh dia ambil tuan-tuan manfaatnya. Dan Allah kata apa? Qasamtus salah. Allah SWT berfirman, aku telah membahagikan salat ini nisfain kepada dua, wali abdi ma sa'ala, dan kepada hamba-Ku, maknanya antara diriku dan juga hamba-Ku. Maknanya tuan-tuan, salat ini, dan disebutkan salat ini adalah waktu kita berhubung dengan Allah. Bila seorang tak ada hubungan dengan Allah masa salat, ataupun dipanggil tak ada ihsan dengan Allah waktu salat. Apa tu ihsan? Saya ulang balik. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Iaitu rasa melihat Allah depan dia. Kalaupun tak boleh, rasalah Allah sedang melihat dia. Jadi hubungan tu tak ada dalam jiwa. Rasa melihat ni beza. Saya pernah cerita dulu dalam beberapa masjid, di tempat lain pun ada cerita. Ada sebuah kisah tu kan, macam mana orang ni kalau diperhatikan dia cukup takut. Kan ada satu CCTV merakam kan. Masa tu video tu dia nak curi orang depan dia punya duit. Dia pun ambil beg duit tu. Sorok-sorok dia simpan. Kemudian dia pusing-pusing nampak CCTV. Oh, CCTV tengah rakam dia tengah mencuri. Jadi dia pun buat jatuh beg duit tu. Kemudian dia tepuk orang depan. Beg duit jatuh, dia kata. Lepas tu orang dia pun pusing ambil beg duit, dia kata terima kasih. Jadi dia ni dah selamat, dia pusing kat CCTV, dia buat ni. Dia minta ampun dekat CCTV tu. Tanda tadi aku buat salah, ampunkan aku, jangan tangkap aku. Ni baru orang yang tengah tengok. Jadi kalaulah seorang tu boleh mengubah, iaitu Allah sedang tengok dia, dia tidak memerlukan CCTV dalam hidup dia. Patut orang beriman ni, kalau di pejabat tak perlu orang perhati tuan-tuan, tak perlu orang pantau, tak perlu ada CCTV untuk mengesahkan dia bekerja dengan amanah, kerana dia tahu Allah sedang melihat dia. Begitulah waktu salat, tak perlu orang pantau, dia tahu dia berhubung dengan Allah. Sebab tu orang-orang soleh tuan-tuan, orang-orang soleh yang paling banyak solatnya adalah pada waktu malam, iaitu sebelum subuhnya, waktu qiyamul lail. Yang disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan tahu malam dia solat berapa rakaat? 400 rakaat setiap malam. Sebab tu Imam Ahmad tidak pernah berhenti mimpi Nabi SAW. Tak pernah berhenti. Satu ketika dia tak, satu malam dia tak mimpi Nabi, dia menangis sepanjang hari kerana takut dia berdosa kepada Allah SWT. Ni Imam Ahmad, tuan-tuan dirahmati Allah. Maka salat tu sepatut ada hubungan dengan Allah. Dan pastilah kita akan banyak distraction waktu itu. Waktu itulah yang paling baik untuk kita membina hubungan dengan Allah. Nabi kata apa? Allah kata wali abdi ma sa'al. Dan waktu baca Fatihah ni lah waktu Allah respon kita. Apa katanya? Fa iza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Bila seorang hamba tu sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab tu kita kena tahu makna tuan-tuan. Makna inilah yang melengkapkan keyakinan kita. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam. Kalau kita faham tu, masya-Allah, macam manalah keadaan diri kita, tentu lebih baik daripada sebelum ini. Makanya ketika itu qala Allahu hamidani abdi, hamba-Ku telah memujiku. Allah respon balik kita.
Bila kita rasa kita direspon, tidakkah kita merasakan bahawa aku sedang berhubung dengan Allah? Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allahu athna alayya abdi. Maknanya apa? Iaitu hamba-Ku telah menyanjungku. Kemudian kita pun sebut Maliki yaumiddin, wa qala Allahu majjadani abdi, dan Allah pun berkata hamba-Ku telah memuliakanku. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahawa bila mana seorang itu telah sebut Maliki yaumiddin, Allah pun kata hamba-Ku telah berserah diri kepadaku, majjadani abdi. Maka selepas itu kita pun sebut kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kita kata apa? Kepadanya lah maksudnya kita memohon, kita beribadah, kita sujud, dan kepadanya lah kita mohon pertolongan. Maka Allah pun berfirman, inilah daripada bahagian yang mana aku akan memustajabkan segala apa yang dimintakan. Qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Dan inilah di antaraku dengan hamba-Ku, dan aku akan memakbulkan segala apa yang diminta. Sebab itulah kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Jadi maknanya, jadi berikanlah kami hidayah untuk menemui jalan yang lurus dalam kehidupan dunia ini. Dan saya akan sambung yang lain tu pada waktu lain lah tuan-tuan. Jadi setiap pada itu maknanya kita baca tuan-tuan sampailah akhirnya waladhdallin. Kita tak nak Allah jadikan kita di kalangan orang yang dimurkai. Kita nak minta Allah jadikan kita di kalangan orang yang diberi nikmat, iaitu orang yang diberikan hidayah Allah SWT berterusan sampai kiamat. Kenapa kata Nabi, waktu akhir ini umat Islam pecah 73 golongan tuan-tuan. 73 waktu akhir zaman. Dan hanya satu yang benar-benar dipimpin Allah, mereka akan masuk dalam jannah. Yang sekitarnya semua 72 akan masuk dalam neraka Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itulah kita kena minta sungguh supaya Allah pilih kita di kalangan dipimpin oleh Allah. Dan semoga dengan itu juga anak isteri kita, keluarga kita juga dipimpin oleh Allah SWT. Dan semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Ya baik itu daripada Allah SWT. Sekiranya saya ada kesilapan, kekhilafan, saya mohon maaf. Maka sama-samalah kita mempermantapkan pemahaman kita dalam surah Al-Fatihah. Semoga solat kita semakin hampir kepada Allah, dan solat kita menjadikan kita insan yang semakin bertakwa kepada Allah SWT, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak khusyuk. Jauhkanlah kami daripada tidak mampu menanggung nafsu kami, ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada doa-doa yang tidak mustajab. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami kefahaman untuk kami beramal dengan agama-Mu, ya Allah. Dan berikanlah kami kemudahan untuk memahami Al-Quran Karim supaya kami dapat beramal dengannya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah bantuan kepada kami untuk sentiasa melihara akidah kami dan berdirinya kami perjalanan yang Kau redai, ya Allah, sehingga kami beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami di Palestin, di mana-mana tempat sekalipun yang telah mempertahankan agama-Mu, ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang Kau bantu, ya Allah, dan berikanlah kemenangan kepada umat Islam, terutamanya di Palestin, dan bebaskanlah kota yang penuh barakah itu, ya Allah, dan berikanlah kebaikan dan berikanlah kemenangan kepada kami semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.